Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Ada ke yang tak tidur lagi malam ni? Hai, okay. Saya tiba-tiba live malam ni. Saya dapat satu calling. Rasa macam nak live. Dah lama tak live ni. Sebab apa? Saya menerima banyak friend request lately ni. So, saya live malam ni antara tujuannya ialah untuk greet my new friends kat FB ni. Okay. Welcoming my new friends. Okay. Terima kasih kerana sudi menjadi sahabat positif saya di FB. Okay. Okay. Malam ni sebenarnya saya tak merancang untuk live, tapi hai Kak Lely. Ada something yang menyebabkan saya rasa saya terpanggil untuk share benda ni. Ada satu calling, saya rasa macam aku kena share benda ni supaya mungkin daripada saya punya perkongsian ni memberi insight kepada orang lain. Okay. Saya nak cerita sikit sebab ada yang bertanya saya, ada yang PM saya. Okay. Dia tanya saya, sis ataupun puan, puan bahagia ke sekarang ni? Ada soalan tanya macam tu. Mungkin dia tengok posting-posting saya semua berbau positif. Okay. Saya banyak share tentang program-program e-hati. Okay. So, saya tunjukkan apa yang saya syukurkan. So, ada yang bertanya, adakah saya benar-benar bahagia? Okay. Ada yang bertanya, adakah saya ni sekarang ni memang betul-betul bahagia? Kalau dulu saya dapat soalan ni, saya akan pause kejap. Saya akan rasa macam doubt. Saya ada ragu-ragu, betul ke aku ni sebenarnya bahagia ke? Saya akan rasa macam tu. Okay. Bahagia ni definisi setiap orang berbeza. Berbeza. Okay. Setiap orang dia punya definisi bahagia tu berbeza. Cuma saya nak share something dulu. Saya punya perspektif saya lah. Mungkin ada di kalangan you all pun mengalami perkara yang lebih kurang dengan saya. Dulu saya letakkan kebahagiaan saya ni berdasarkan pencapaian. Ataupun saya hanya bahagia jika saya dapat sesuatu. Ataupun saya kata, aku ni akan bahagia jika aku tak ada masalah. Okay. Bila ada orang yang define dia punya bahagia tu bila dia tiada masalah, dia dapat sesuatu, baru dia happy, baru dia bahagia. Okay. Sebab sebelum ni saya ada share posting saya berkenaan dengan kebahagiaan tu pilihan. Okay, bahagia tu pilihan kita sebenarnya. Okay, it's all about kita punya thoughts, kita punya cara pandang kita. Okay, kalau ikutkan saya ada je, saya hidup ni memang ada je problem, ada je masalah, ada je tekanan. Bukan kata okay, ada orang kata you boleh lah, you ni dah lama dalam e-hati, you dah banyak ikut program mentor you, okay, you Cleopatra semua, okay, orang-orang nampak macam tu. Sebenarnya sebenarnya kita nak bahagia tu tak semestinya kita menjadi seseorang. Okay, kita boleh bermula sekarang pun. Okay, bahagia tu tak tunggu kita dapat sesuatu. Bahagia tu tak tunggu kita tak ada masalah. Kita semuanya teratur. Okay, sebenarnya bahagia tu adalah dalam diri kita sendiri. Yang kunci utama yang saya betul-betul rasa inilah sebenarnya punca kebahagiaan ialah bila kita bersyukur. Okay, mungkin kata semua orang cakap pasal syukur. Saya nak bagi tahu syukur ni dia bukan sekadar you sebut di bibir je tau. Dia macam sesuatu yang perlu dirasai dengan mendalam. Okay,
Bukan sekadar you dapat makan, you kata Alhamdulillah, you baca doa makan, that's it. Tak. Kadang-kadang benda tu adalah sesuatu yang you kena rasa dengan penuh perasaan tau. Syukur tu, it's easy for you to say, tapi untuk merasakan tu, pada saya sendirilah, saya masih lagi belajar ataupun cuba membadani syukur tu sendiri. Dia bukanlah sesuatu yang macam kita kata sekadar syukur ataupun sekadar tulis. Okay? Dia adalah feel. Okay? Dan feel tu tidak sentiasa ada. Kalau ada tu, maksudnya itu adalah satu gift yang sangat berharga. Sebab bila dengan bersyukur, you rasa betul-betul syukur tu, you akan rasa tenang. Bila you tenang, pada saya, ketenangan tu sangat mahal. Bila you dah tenang, semuanya akan kelihatan sangat menyenangkan, sangat mudah, sangat membahagiakan. Tak kira lah dalam keadaan tunggang langgang pun, pada orang tengok, orang luar nampak macam huru-hara, tapi dalaman you tenang, dalaman you bahagia. Itu pada saya itu kebahagiaan yang sangat mahal, tak boleh dibeli. Sebab saya dulu saya nak cakap dengan you all, saya dulu ambil masa yang lama tau nak faham benda ni. Okay? Sebabkan saya kurang bersyukur, saya banyak counting on my suffering rather than counting my blessings. Jadi saya sangat rasa macam menderita sangat hidup saya. Rasa macam serba tak kena saja. Rasa macam teranaya, rasa macam tak puas hati memanjang. Sebab apa? Sebab saya kurang bersyukur. Saya kurang being present. Syukur ni, kita tak boleh bersyukur dengan kita tidak being present. Kita tak sedar. Saya hidup lama dalam tak sedar. Memang tak sedar dirilah, pendek kata. Sebab bila kita, kalau kita macam contohlah, kita letakkan kebahagiaan kita pada kejayaan lah, saya bagi tahu. Okay, saya kata, okay, aku akan bahagia jika aku dapat naik pangkat. Contoh. Tapi bila by the time dapat naik pangkat tu, you rasa tak ada apa pun. Pernah tak rasa macam tu? Macam you nak sesuatu, ada benda yang you nak, tapi bila by the time you dapat tu, you rasa biasa-biasa je. Tak adalah terlalu happy sangat. Tak adalah excited sangat. Waalaikumsalam. Wati Samad. Okay. Ya Kak Lely, dari hati naluri yang mendalam hingga menitis air mata. Yes. Sebab saya nak bagi tahu, syukur ni bukan mudah lah pada saya. Sebab saya dulu adalah orang yang pada saya jarang bersyukur. Sebab tu saya saya tak rasa apa-apa. Saya tak rasa apa-apa. Dapat something, tapi saya rasa feeling dia macam biasa je. Padahal sebelum ni benda tu saya nak sangat-sangat. Saya nak sangat-sangat. Jadi bila saya tak sedari nikmat tu, ataupun saya tak syukuri nikmat tu, memang benda tu akan jadi biasa je. Kau dapatlah duit 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi sebab kau tak pernah bersyukur, kita tak akan pernah puas. Manusia tak akan pernah puas. Sebab tak bersyukur. Yes, betul. Saya pernah rasa dapat apa yang kita aim, tiba-tiba rasa biasa saja kan, Wani? Kita sebenarnya sama je. Kadang-kadang saya nak bagi tahu root dia kan. Dia punya akar dia kat situ. Kita tak bersyukur tu menyebabkan kita rasa tak ada feeling, kita rasa tak puas hati, rasa macam hidup aku ni biasa je, tak berubah je. Kita tak pernah melihat ke belakang. Sebelum ni apa yang kita tak ada, sekarang dah ada. Bila kita dah ada tu, kita rasa macam biasa je. Padahal dulu mungkin income kita segini je, mungkin sikit je, tapi sekarang dah banyak, tapi still rasa tak puas, still rasa tak cukup.
Kenapa rasa tak cukup? Tak pernah rasa puas. Sebab tak ada syukur. Walaupun sekecil-kecil benda. Jadi, saya terpanggil lah bila bercakap pasal hal ni, saya reflect diri saya sendiri. Saya dulu memang tak sedar diri. Saya harap dengan perkongsian saya ni dapat membuka mata kita semua. Okay, dapat membuka mata kita semua yang mungkin sama-sama tak sedar juga. Kena ada orang yang berpesan menjedarkan diri. Mungkin ada orang kata, ya saya buat syukur tu, tapi saya still rasa tak bahagia. Boleh double check balik kenapa. Sebab ada dua jenis tau. Kenapa kita tak bahagia? Saya pada mengikut pengalaman saya, satu adalah kerana kita terlalu mengejar sesuatu sehingga kita tidak sempat nak mensyukuri apa yang kita dah buat, apa yang kita dah capai. Kita tak syukur kita punya progress. Even katalah kita nak dapatkan something yang besar, tapi perjalanan kita nak menuju kepada perkara tu, kita tak pernah syukuri kita punya progress tu. Okay? Kita mengejar sangat sampai kita lupa nak bersyukur. Itu satu menyebabkan kita tak bahagia. Ataupun kita tahu kita tengah suffer. Kita tahu kita tengah menderita sekarang ni. Tapi kita anggap benda tu sebagai dah memang nasib aku. Aku ni dah ditakdirkan macam ni. Ini mungkin balasan atas dosa-dosa aku yang lalu. Ada orang macam tu. Dia merasakan macam karma. Ini yang mentor saya kupas sebelum ni, yang memberikan saya satu lagi lah. Okay, ada orang di hidup dia dalam membayar dosa. Dia rasa macam apa yang terjadi tu adalah balasan dosa-dosa lalu. Jadi dia pun macam biarkan benda tu. Dia kata orang nampak dia sabar. Sebenarnya itu bukan definisi sabar. Itu sebenarnya dia menzalimi diri dia sendiri. Dia menghukum diri dia sendiri. Ada orang macam tu. Dia tak bahagia. Dia tahu dia tak bahagia. Tapi dia macam tak berbuat sesuatu. Dia merelakan dirinya dizalimi. Dia tidak berani melangkah untuk mencari ataupun mencipta kebahagiaan dia sendiri. Ada orang macam tu juga. Ada orang tak buat apa-apa. Ada orang sibuk nak improve. Ada orang sibuk nak nak cipta dan cipta lagi. Nak cipta kebahagiaan. Mencari kebahagiaan. Memburu kebahagiaan. Tapi dia tak sedar yang dia dah capai banyak. Dia tak syukuri apa yang dia dapat. Jadi meaningless juga. Ada orang letakkan kebahagiaan dia tu, dia hanya akan bahagia bila suami sayang kat dia. Suami setia kat dia seorang je. Suami setia kat aku seorang, aku bahagia. Confirm ke? Jika sekarang ni apa yang suami buat tu you tak pernah syukuri, tak pernah berterima kasih, adakah bila suami you satu hari nanti, mungkin katalah suami mungkin saya tahu ada di kalangan sahabat yang suaminya ada mungkin berkahwin lain ataupun ada orang ketiga. Ni real case. Saya cuba bawakan sebab kebanyakan FB friend saya ni wanita. So saya nak bagi tahu, saya bagi contoh bila dengan apa yang ada sekarang ni you tak syukuri, adakah pasti bila suami you setia dekat you seorang je, you akan betul-betul bersyukur? You akan betul-betul menikmati benda tu? Ataupun you take it for granted? Okay, ikhlas yang mendalam. Betul. Ikhlas ni apa yang saya faham lah. Ikhlas ni bila you boleh menerima. Boleh menerima. Sebab ada orang kan, dia kata dia terima tapi dalam hati tu dia rasa macam menderita sangat. Okay. So pada saya key point dia adalah memang key point dia kena sedar dan syukur. Itu yang memang simple. Saya rasa macam
penuh dekat news feed kan. Kalau for those yang pemanggil dalam ni yang mana peserta kembali bahagia ataupun mana-mana program e-hati yang lain kan, mungkin you all kalau you all ni kawan dengan Cleopatra ke kawan-kawan yang dah lama join e-hati kan, mungkin penuh dengan news dalam you punya wall tu, penuh dengan sahabat-sahabat memberikan kata-kata positif, posting-posting tentang kesyukuran. Tapi adakah kita really feel it? Adakah kita benar-benar menghayati ataupun merasai benda tu? Sebab ada orang dia tak sedar tau. Macam saya dulu, saya tak sedar. Saya rasa macam, okay, saya dah bersyukur lah. Dah bersyukur. Okay, Alhamdulillah, aku syukur. Tapi mungkin sekadar di bibir, level dia lain. Okay, syukur ni pada saya dia ada layer dia. Okay, dia ada layer dia. It is not, bukan pada saya, bukan sesuatu yang apa panggil in the surface je. Kalau dapat rasa kesyukuran, rasa benar-benar menghayati tu kan, masa itulah you dalam keadaan frekuensi yang tinggi tau. You dalam keadaan yang betul-betul membadani benda tu. You betul-betul sedar apa yang you rasa sekarang ni. Okay. So message saya malam ni simple je. Saya just nak share tentang benda yang simple tapi powerful sebenarnya. Itu yang menyebabkan punca saya rasa tenang, punca saya rasa bahagia dengan keadaan saya sekarang ni. Okay, yang boleh switch saya sekejap je sebabkan dengan bersyukur je. Dengan bersyukur saja banyak benda sebenarnya boleh berubah. Mood boleh berubah kan. Okay, so siapa yang geng saya yang tak sedar diri tu yang jujur-jujur you all tahulah kan. Okay, mungkin ada yang sama kes dengan saya. Inilah apa yang saya buat. Saya selalu ingatkan diri saya sendiri dan saya diingatkan oleh sahabat-sahabat saya, circle saya. Okay, inilah yang sebenarnya banyak merubah banyak merubah diri saya sebenarnya. Key point dekat situ. Tapi kadang-kadang sebabkan kita seorang, kita tidak ada sahabat yang positif yang selalu selalu mengingatkan kita, kadang-kadang kita akan tergelincir. That's why penting you all ada circle you all sendiri, yang mana circle tu menentukan you all punya menentukan diri you juga, karakter you, lifestyle you, in fact you punya income, semualah sebenarnya. Circle tu sangat memberi impact sebenarnya. Okay, so terima kasih pada yang menonton malam ni. Okay, saya dah lama tak live ni, so ada rasa gugup juga ni. Tapi Alhamdulillah, niat saya hanya untuk berkongsi. Okay, semoga dapat manfaat. Sebab saya tengok ramai yang mencari kebahagiaan ni. Ramai sangat mencari kebahagiaan. Dia tak perasan yang kebahagiaan tu dalam diri dia sendiri. Okay, dia tak nampak. Jadi penunggu kan. Siti Zahra kata. Yes. Ada yang menunggu, berdoa. Tapi dia lupa nak bersyukur. Itu yang kuncinya kat situ. Betul time buat inner journey, sentuh kening pun dah nangis kan. Tengok nikmat Allah bagi ni. Saya ni you all boleh bercakap kan macam saya. Ada lagi mulut, ada gigi untuk menghiasi, mengindahkan lagi senyuman saya. Cuba bayangkan kalau tak ada gigi macam mana aku nak senyum sekarang ni, macam mana. Bayangkan tak ada hidung macam mana kan. Tak ada mata, Allah tarik penglihatan macam mana. Kadang-kadang kita rasa macam tak, hari ni apa yang aku nak syukurkan, padahal benda tu dah ada dalam badan kita kan, ada pada diri kita. Okay, so sebab tu Allah selalu, kalau you perasan lah kan, kalau you tengok tafsir Al-Quran,
banyak Allah tegur kita sebenarnya. Begitu sedikit hamba dia yang bersyukur kan. Orang-orang yang bersyukur ni sebenarnya sikit je. Sebab manusia ni memang tak sedar diri. Termasuklah diri aku sendirilah. Tidak mengatur orang lain. Okay? Sebab orang yang bersyukur ni sangat sedikit. Dan sangat sedikit orang yang berfikir. Orang berfikir, yang nak fikir apa yang aku patut syukurkan, apa yang aku dapat. Yang sedar ni sikit. Yang sedar sikit, yang syukur sikit. That's why ramai yang suffer sekarang ni. Sebab ramai yang tak sedar, ramai yang tak bersyukur. Itu je key point dia sebenarnya. Ramai yang rasakan apa yang dia dapat tu hasil usaha dia sendiri. So dia sandarkan dia punya kebahagiaan tu berdasarkan performance dia. Berdasarkan pencapaian dia. Ataupun berdasarkan individu. Kalau anak aku sayang aku, suami aku sayang aku. Ataupun kalau anak aku dengar cakap aku, suami setia dengan aku bahagia. Betul ke sebenarnya? Kalau dengan keadaan sekarang pun you tak mampu nak bersyukur, bila terjadi, adakah you akan betul-betul menikmati benda tu? Yes. Siapa ni? Waalaikumsalam Helena. Okay. For those yang mungkin baru mengenali saya Bushra binti Muhammad Zaki. Okay. Saya sekarang duduk di Meru Kelang. Daerah PKPD. Okay. So ramai orang yang dalam keadaan tekan sekarang ni. Ramai yang stres. Jadi ubat dia adalah stop counting your suffering, but start counting your blessing. Your blessings. Okay. Itu saja. Terima kasih kerana sudi mendengar saya berceloteh malam ni. Saya sangat terima kasih Kak Lely. Syukur ada banyak me time untuk diri sendiri. Kan Kak Lely? Kak Lely ni orang yang hebat. Okay. For those kawan-kawan saya, boleh follow juga Kak Lely ni. Dia sahabat saya dalam Cleopatra. Okay. Mungkin anda memerlukan mencari-cari sahabat FB yang positif. Boleh add kawan-kawan yang positif ni. Okay. Sebab apa? Persekitaran kita, peers kita membantu kita juga sebenarnya. Sangat very helpful lah sebenarnya untuk kita berada dalam keadaan positif. Okay, kita punya circle, kita punya peers. Yes, tarik nafas dalam-dalam. Thank you Siti Zahra kerana mengingatkan saya. Terima kasih. Nafas ni mahal tau. Orang yang kena COVID tu, mereka nak nafas pun susah. Kena alat bantuan kan. Bayangkan kita tarik nafas ni tak boleh lepas. Apa jadi? Boleh tahanlah sekejap kan. Lama-lama aku rasa tak tahulah. Lama-lama semput kan. Lama-lama berguling rasanya kalau tarik nafas tak boleh lepas. Sama-sama Haswani. Syukur, sama-sama mengingatkan. Okay. Terima kasih semua yang sudi mendengar. Kalian semua adalah orang yang sangat hebat kerana boleh meluangkan masa untuk mendengar saya berceloteh malam ni. Terima kasih juga Mazatul. Sama-sama, kita sama-sama mengingatkan. Okay. InsyaAllah dengan participation you all ni memberi saya sedikit semangat lah. Bukan sedikit, banyak juga untuk saya continue sharing. Sebab saya dah lama tak live ni. So, thank you for your support. Okay. Saya doakan anda semua malam ni dapat tidur yang lena. Tidur yang berkualiti. Supaya esok lebih produktif. Okay. Lebih bertenaga. Lebih bermanfaat. InsyaAllah. Okay. Selamat malam. Okay. Allah. Selamat malam semua.
Okay, be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.